Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Cikgu Afiza Selim. Hari ini kita nak belajar tentang apa ya? Jom bersama saya dalam topik pada hari ini, iaitu debit versus kredit. Okey, sekarang kita lihat apa itu debit dan kredit. Okey, sekarang saya bagi contoh. Saya buka satu akaun. Okey, nama akaunnya adalah akaun X. Okey, sekarang saya nak letak di manakah kedudukan debit dan kredit. Okey, kita tengok dahulu debit letaknya di sebelah kiri, manakala kredit terletak di sebelah kanan. Bermakna di sini debit kiri, kredit kanan. Itu saja. Okey, sekarang kita lihat pula contoh, okey, bagaimana sesuatu urus niaga ini direkodkan dalam dua akaun yang berbeza. Seperti yang saya maklumkan tadi, okey, setiap urus niaga yang berlaku mesti akan direkodkan dalam dua akaun. Okey, dua akaun. Maksudnya satu akaun akan didebitkan dan satu akaun akan dikreditkan. Okey, sebelum tu kamu kena tahu, okey, ayat yang dipaparkan ini dikenali sebagai apa? Okey, sebagai urus niaga. Okey, untuk makluman anda semua, okey, untuk perkongsian hari ini saya tidak menjawab, okey, saya tidak akan menjawab soalan ini. Okey, maksudnya saya tak menjawab, okey, urus niaga ini akan buka akaun apa? Saya tak menjawab soalan ini. Saya hanya just nak tunjuk kepada kamu bagaimana urus niaga ini direkodkan dalam dua akaun sahaja. Okey, bukan nak menjawab soalan ini. Okey, contoh sekarang saya buka dua akaun, okey, dua akaun atau dua rumah. Okey, saya menggunakan konsep rumah. Dalam video lecture saya nanti saya akan menggunakan konsep rumah. Okey, jadi saya akan labelkan, okey, akaun dia punya debit kredit dia dahulu. Okey, kamu dah tahu debitnya sebelah kiri, kreditnya sebelah kanan. Okey, sekarang saya dah ada dua buah rumah. Okey, sekarang saya nak rekodkan urus niaga ni ke dalam dua rumah ini. Okey, jadi saya namakan rumah yang pertama sebagai akaun X. Okey, rumah yang kedua saya kenali sebagai akaun Y. Okey, nampak? Okey, sekarang ni saya ulang balik, saya tak menjawab urus niaga ini. Okey, saya nak tunjuk sahaja bagaimana ianya direkodkan dalam akaun. Okey, sekarang saya buka akaun X. Sekarang akaun X, rumah X. Okey, kamu perlu tahu bila rumah X dia tidak akan ada dalam rumah X tu X. Okey, akaun X mesti benda yang berbeza. Mesti orang lain yang berada dalam rumah dia. Dia sekadar tuan rumah dan bukannya orang yang duduk dalam rumah itu. Okey, so kita tengok, okey, akaun X akan pergi ke mana? Kita tengok akaun X ni, okey, X ni dia akan direkodkan ke dalam rumah Y. Okey, contoh sekarang saya letak nilai dia sebanyak 100, okey. Kemudian kita tengok pula di manakah Y berada. Okey, sekarang Y akan berada, okey, Y ini akan berada di rumah X sebanyak 100. Okay, bermakna satu akaun akan didebitkan, satu akaun akan dikreditkan. Okey, faham? Maksudnya di sini urus niaga ini akan direkodkan dalam dua akaun. Satu akaun didebitkan, satu akaun dikreditkan. Okey, jelas? Okey. Okey, sekarang saya akan beri sekali lagi kad sifir lebah. Okey, macam mana rupa kad sifir lebah ni ya? Okey, beginilah rupa kad sifir lebah. Okey, seperti mana yang kamu sedia maklum. Okey, saya telah berkongsi lebah ni dalam video saya yang pertama dahulu. Okey, bagaimanakah ini digunakan? Okey, sebelum tu, okey, kalau pelajar saya akan suruh mereka design kad ini cantik-cantik, buat ikut kreativiti masing-masing. Kemudian mereka akan laminate. Okey, setiap kali keluar akaun, mereka akan letak di atas meja supaya mereka sentiasa tengok kad ini. Okey, sentiasa renung. Okey. Jadi bila kamu
terlalu renung, tenung, secara automatik dia akan terpahat dengan sendirinya dalam kepala kamu. Okey, apa itu kredit, apa itu debit. Okey, jadi mereka tak perlu hafal beria sangat. Okey, kalau dah hari-hari tengok, memang dia akan secara automatik dia akan ingat. Okey, jadi sekarang ni lebah. Kamu tahu sifat lebah ni menyengat. Okey, so ada berapa sengatan dia? Dia ada 3 sengatan. Bagi bibi, okey, dia ada ikon menurun dan meningkat. Okey, jadi bila kamu kena tahu jantina asal lebah ni apa dia? Okey, jantina asal ni bagi bibi dia lah. Itu jantina asal dia. Okey, dia tak akan berubah. Okey, bila dia akan berubah jantina bila dia berlaku penurunan yang ikon merah tu. Okey, anak panah merah tu. Jadi bila berlaku penurunan, secara automatik jantina dia akan totally berubah. Okey, jadi saya rasa kalau kamu ingin menggunakan kaedah saya ini, okey, kamu boleh guna. Tapi kalau kamu rasa tidak serasi dengan jiwa kamu, okey, kamu boleh menggunakan alternatif lain. Okey, sekarang kita tengok debit versus kredit. Okey, kita tengok akaun apa yang duduk di sebelah debit dan akaun apa pula yang duduk di sebelah kredit. Okey, kita tengok yang pertama. Aset bukan semasa. Okey, lawan aset bukan semasa, liability bukan semasa. Selanjutnya kita tengok aset semasa. Okey, apa lawan aset semasa? Liability semasa. Seterusnya kita lihat pula ambilan. Okey, lawan ambilan modal. Seterusnya kita tengok belian. Lawan belian jualan. Okey, kita tengok pula seterusnya pulangan jualan. Okey, lawan dia mestinya pulangan belian. Okey, seterusnya belanja. Okey, lawan belanja hasil. Jadi sama saja. Okey, kalau kamu tengok lebah tadi yang saya buat dalam bentuk jadual dengan lebah dalam bentuk accounting, okey, tetap sama. Dia tetap jantina sama. Kalau aset tu debit, yang dekat jadual tu sama juga. Dia debit juga. Dia tak akan berubah melainkan berlaku penurunan atau peningkatan. Itu saja yang akan berubah. Okey. Jadi untuk slide seterusnya, okey, untuk slide yang seterusnya saya ada berkongsi, okey, berkongsi sedikit koleksi yang ada pada saya, kompilasi gitu. Kompilasi tentang apa? Bukan kompilasi lagu, kompilasi berkaitan dengan lebah ni. Jadi kamu boleh tengoklah, okey, apa dia contoh belanja, apa contoh hasil. Jadi kamu boleh gunakan, okey, tengok. Okey, bila kamu boleh gunakan bila kamu nak buat akaun. Jadi kamu tahulah contoh belanja ni, contohnya gaji contohnya. Kamu tahulah gaji tu untuk belanja. Okey, sekarang jom kita layan.